A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong Jawa. Orang pertama yang merespon pada Tabah ya Wong Jawa. Lepas tu Kaflizul ya. Kaflizul nombor 2, Zunairi Muhammad nombor 3, semua lelaki. Leni Nadirah nombor 4, Misa nombor 5, Sharifah Azizan 6, Johar Joib 7, Linur 8, Hamidah Abdullah 9, Kamisah Rasman 10. Itu dia top 10 ya. Lepas tu diikuti oleh Zaim Haji Miskaul. Lita-belita dulu. Lita-belita, Misa, Johar Joib dah sebut tadi. Misa, Kaflizul dah sebut. Lepas tu Muhammad Al-Syafi'i, ya, Hani Muhammad, ya, Lita-belita, Hazrul Hazri, Kak Syuk masuk, Ramlah Zul, Zaidi Hussein, Sabri Mak Hussein, ya. So ramai dah ya. Alhamdulillah. Tolong like dan share guys. Zaini Hussein, Harul Aziz dah sebut, Hashabu, Anina Ani, Muhammad Saleh Osman. Ini semua orang macam orang baru semua ni. Ardi Ridho Ilahi, Redha Ilahi pun baru. Leni Nadira dah sebut tadi, Mun Mak Isma dah sebut, Khairul Haryadi, Zaim Haji Miskam pun dah awal tadi sebenarnya. Ya, Mun Mak Isma dah sebut, Siti Kusal, ya, Hamita Asrita, ya. Like dan share guys, like dan share sebab yang masuk kelas ada 183. Mak cepatnya. Yang share baru 28 sikitnya. Aslamiah, oh ni orang baru ni. Iryana, Dayang Zalifah, Said Imran Arifin, morning to abang, morning to you. Ya, Zainab Hassan dah ada, terima kasih. Ya, Nuraida, Janatul Nisa, Jahada, macam ramai orang baru ni ya. Abdul Rahman, Cik Zah, ya, Peter Tan, ni orang lama ni, Peter Tan, terima kasih, morning to you. Abdul Rahman dah sebut tadi. Jebon, ni orang lama. Ya, selalu ada ya. Maimunah Cik Na pun biasa dah. Asri Muhammad, Waalaikumsalam warahmatullahi. Malin Yahya, Fazli. Like dan share guys. Dah 207 dalam kelas, baru 48 share. Share pada 10 geng, 10 orang. Surati Ahmad, Supiah Jidin, Siti Aziza, Sabri Dadas, Badul Amin ya. Fakrul Hafiz, Mun Maisma dah sebut tadi. Aish Mutiara Aiman, Hamita Asita pun dah sebut. Samian bin Ali, Abu Bakar, ya, dah share, terima kasih Amita. Razif Radhi, Waalaikumsalam. Khalisha Nurdin, ya, Noran Gitul, Norain Gitul, ini pun jarang nampak ni. Latifah, Ramlah Zul dah share, terima kasih. Anis Aniza, Ida Hafida, ya, Fauzia Ismail, Fazli, ya, share dah ya. Fazli, ya, Fauzia Ismail dah sebut. Jahada, Mak Zainuddin, Mariam Leman, Narima Ismail pun datang, Dr. Nari ya. Intan Aziz, Muhaimin, Mimin, Mak Zainuddin Syahdan, Zila Padil, Rina Ina, Syarifah Nur ada. Musliha Musa, Noraini Abdul Karim, Ajak Robin, terima kasih. Waalaikumsalam. Syamila Syahari, Khadijah Sobri, Norizan Ahmad, Cikgu Jinggo. Tajuk orang ini teruja. Memang kita nak memotivasikan diri kita ya. Sebab ramai orang bertanya macam mana, kenapa saya ni tak bermotivasi sejak dah endemik pun masih tak bermotivasi ya. Pasal apa? Mas Nahludin dulu semangat, sekarang dah kurang. Mula-mula sekolah okey, sekarang dah kurang. Kenapa tak bermotivasi? Intan Aziz, Rohaya Hassan, Ajar Zainun ya, daripada Canberra Singapura dah masuk. Aslam Lanijo, ni baru ni ya. Fauzi Haji dah ada biasa. Sazali dah biasa. Rosniman Muhammad, ni pun ada ni ya. Kak Fida ada. Badul Alam, ni biasa lama dah. Intan Sumayah dah ada. Cikgu Mutanuddin ada. Waalaikumsalam. Lin Ramli, Ramlah Gani, Ainul Mursyida, Jazi Jazmani. Like dan share guys. 151 dah. 200 kita start. Zaril ya. Asnida Abdul Manap ya. So apa nama, Puan Zainun dah hubungi apa nama dia punya Ayu Saim dari Arizona USA ya. Noradlin Lin, Zaipah Pah,
Yati Daud. Ni pun jagang ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jalani Sa'ad, Zainal Rahman. Salam. Waalaikumsalam. Zurainah Maisa ya. Kemarin pun jumpa beliau dalam kelas ya. Semalam. Zurainah Maisa. Ya, marpuah ya. Dalam kelas kita ya, memperkasa mental. Seronok ya, beratus dalam program seronok sangat Tok Abah semalam. Roma Basar ada, Oshin Nashin, siapa ni? So Cikgu Mokhtar sekali lagi, Siti Mariamah, Intan dah sebut, Muhammad Iskandar Zulkarnain ya. Di Zulkarnain, Hajah Juanis ada, Nur Seha, Rusni Rusli, 185 now. Sikit lagi. Aish Mutiara Aiman, Intan Semaya dah sebut, Siti Aminah Sarijo, waduh, Amidah ya, Amidah Tarmizi Ishak, Nur Sulai Hadali, Mun Maisma ya. Okey. Siapa lagi tadi? Kazwa, Bungerus, Asri Muhammad, Hasina ya, Ammar Mukhtar, Putri Suraya, Supi. Cepat share guys, cepat share ya. Tok Abah pun hari ni ada wedding ni. By 8:30 kena bertolak ya, untuk ke orang nikah kat masjid ya, anak saudara, cucu saudara, Mr. Noah, Wan Salmi ya, Sabandi Untung, DT ya, Sarimah Diman, waduh, Ina Ali, Rafidah Mu'in, Yanti Rozianti, Mida, Ajak Robin, dah sebut tadi, Alhamdulillah. Siti 198, wah. So, Siti Mariamah, Tok Abah green baju, green button, terima kasih. Siti Nurizan, BL Layau River, tu dia, macam-macam. Ya, Lin, 208 dah. Okey, Alhamdulillah, dah cukup ya. Dia punya sharing sekurang-kurangnya terus ya. Bagi tahu kawan-kawan, hari ni hari Ahad. So, ramai orang bercuti, tapi ramai juga yang bekerja. Zahra Muhammad Nur, Aisyah, yang untuk mereka yang menyambut hari lahir, happy birthday, Cempaka di Rembulan, tu dia. Ya, yang anniversary, happy anniversary. Yang nikah hari ni, selamat pengantin baru. Yang ada walimah, selamat pengantin baru. Ya, Fauzia Muhammad, bahagia hingga ke jannah. Ni so, cucu saudara, Diana ya, akan nikah ya, bersama dengan pasangannya. Dah share more than 20 groups and friends, kata Dr. Narimah. Terima kasih Jebon. Dah share Tok Abah, Eri Suryani, Sarah Raihana, Rohani Soleh ya, Nurani Nora Muhammad, Siti Sarah Amani. Okey, baik. So topik kita malam tadi Tok Abah termenung sebab dah topik yang lama tu dah habis lah ya. So bagaimana kita nak berubah ke arah yang positif ya. Kita dah habis lah topik ya. Topik yang lepas apa ni ya? Topik yang lepas kita bincang tentang semangat kejiranan ya. Macam mana nak jadi jiran yang baik. Itu pun penting sangat. Sebab kita hidup kena berjiran dan kita tak boleh survive tanpa jiran. Dan jiran yang rapat lebih rapat ya, lebih erat daripada adik-beradik kandung yang tinggal berjauhan. So ramai orang bertanya Tok Abah all the time ya, baik pelajar sampailah ke CEO ya, how to maintain my own motivation and how to motivate others. Jadi itu yang Tok Abah terpanggil, walaupun topik ini topik yang dah memang evergreen lah sejak 40 tahun yang lepas Tok Abah ditanya. Maka Tok Abah terpanggil untuk membuat program motivasi, inspirasi. But I am the inspirer, you guys are the motivator. Kita cuma memberikan inspirasi, berikan idea, tip, pandangan, nasihat. Tetapi orang yang berkenaan kena memotivasikan dirinya sendiri. Kita boleh bawa kuda ke air, kata peribahasa barat. Tapi tak boleh paksa air kuda itu untuk minum air. So kita boleh bagi tips, boleh bagi pandangan, boleh bagi nasihat untuk orang tu memotivasikan diri. Tapi siapa yang akan memotivasikan diri sendiri? Anda. So you are the motivators guys. I am the inspirer. Jangan mengharap aku dah dengar motivasi belakang saya pun tak termotivasi pun. No. Tak apa, bagi tips, bagi idea. Awak kena dorong diri awak sendiri. Awak nak lapar, ya, takkan saya nak suap mulut. Kalau awak baby lain lah. Awak baby purba, makan sendirilah. Makanan dah ada depan awak, tapi awak tak makan, lapar tak? Itu dia punya tamsil, metafora. Misalnya. Jadi so ingat ya, jangan harap aku dah dengar pelakam sah pun, kononnya dia akan motivator lah, apalah. Aku tak termotivasi pun. Apa punya motivator? Siapa boleh motivasikan awak? Awak lah. Orang lain bagi inspirasi, bagi idea, bagi nasihat, bagi tips. Yang nak mengamalkannya, yang nak
Saya ni doktor bagi awak ubat. Awak tak nak makan ubat yang saya beri, kalau atau doa jelah kok boleh sihat tanpa makan ubat. Memang boleh kalau Allah nak lakukannya, sebab yang menyembuhkan penyakit bukan ubat tapi Allah. Okey. Tapi Tok Abah tak boleh bercakap tentang motivasi. Ya, sebelum tahu apakah punca kita tak bermotivasi. Kita kena start. Ini sebab ni bukannya mengajar budak sekolah rendah atau tadika. Itu namanya pedagogi. Ini untuk bercakap pada orang dewasa, ni andragogi. Kita kena bermula di mana anda berada. So Tok Abah kena bercakap based on where you are, what you are, and how you are. Khatibun nas ala qadri uqlihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya. Dan anda orang dewasa, akalnya berbeza-beza, pengalaman berbeza-beza. Itu sebenarnya bila orang dewasa, Tok Abah dalam kelas, dalam webinar, dalam seminar, diorang tanya, Tok Abah, saya ada masalah ni. Tok Abah kata, nanti dulu. Siapa nama awak? Tok Abah kena tanya, you anak nombor berapa? You lahir bulan berapa? Awak muka mak, muka ayah, contoh. Awak pakai tangan kiri ke tangan kanan? Apa warna kegemaran awak? Contohlah, Tok Abah takkan tanya. Dalam masa 1 minit pertama. Pertamanya untuk ta'aruf, keduanya untuk mengenal dia punya pribadi, personality. Okey, apa masalah? Barulah Tok Abah. Kadang bila dah tahu dia punya pribadi, dia tanya masalah je, Tok Abah senyum. Bukan dah pandai sangat, tak. Dah tahu, punca masalahnya sebab dia ni orang yang begini-begini. Dia ni orang perisau. Dia ni orang yang selalu bingung. Dia ni orang yang memang sentiasa dalam dilema. Dia ni orang yang memang suka bersendirian. Dia ni orang yang memang keras hati. Dia ni memang lembut hati. Dia ni orang yang, Tok Abah dah tahu dia punya pribadi. Maka soalan tu memang, jadi kita dapat attack. Dapat tuan-tuan memberikan solusi kepada soalannya tepat dengan situasi dirinya. Itu pengalaman 40 tahun, 45 tahun di lapangan membantu Tok Abah untuk mengenal manusia. Itu sebabnya punca kurang bermotivasi yang pertama, based on what I just told you, ialah kita tak kenal diri kita. Kita tak kenal diri kita. Tak tahu bahawa kita ni ada potensi, ada X factor, ada kehebatan, ada sumber-sumber hebat yang Tuhan telah beri kat kita. Kita tak tahu, tak perasan. Maka tidak gunakan potensi itu, sumber itu, X factor itu. Maka kita kata, Allah, dia lainlah. Dia ada PhD, dia orang bandar, dia orang Selangor, dia orang Siam, dia orang Kelantan, dia orang Sabah, dia orang Lahad Datu. Macam mana tak hebat, kampung silam. Cikgu Muhtanuddin. Ya, contohlah, dia Cikgu Jinggo, bukan sembarang. Jinggo dengan jenggo cowboy lebih kurang. Cikgu Jinggo, jangan marah, gurau cikgu. Dia orang Jawa, dia J tu stand for Jawa sebenarnya, tapi orang tak faham. Kita yang jauh sama-sama Jawa faham Jinggo, ya, tapi rupanya Jawa. Allah. Gurau cikgu. Jangan marah Cikgu Jinggo. Ni kawan lama, ya, kawan lama Tok Abah, ya. Tapi dia muda lagi lah, ya, 50-an, kita dah 70-an. Dia belum warga emas pun, Tok Abah dah warga platinum. Okey, so masalah pertama, kita tidak bermotivasi, tak kenal kehebatan diri. Kita nampak kehebatan orang sebab mata kita memandang keluar, tidak memandang ke dalam. Kita tak tahu kehebatan kita, akhirnya kita rasa rendah diri. Dan Tok Abah pesan ribu-ribu kali, jangan bandingkan diri awak dengan orang lain. Nanti awak akan rasa kecewa, rasa rendah diri atau rasa sombong. Ya, kalau awak bandingkan, kenapa aku lebih handsome dari dia? Sombong. Kenapa aku lebih pandai dari dia? Sombong. Ya, kenapa aku tak sehandsome dia? Awak menghina diri. Kenapa aku tak sepandai dia? Awak menghina diri. Sombong diri berdosa, menghina diri dosa, sebab Tuhan mencipta kita dengan kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nampak ke nampak? Nampak. Ya? Sebab excited tentang topik baru, isu baru dan isu yang sentiasa ditanya kepada Tok Abah sejak 45 tahun yang lalu. Tok Abah mula jadi pensyarah dan orang tanya macam mana nak memotivasikan diri. Sampai Tok Abah terpanggil untuk mendalami bidang motivasi, inspirasi, bagaimana nak mendorong manusia untuk berubah jadi orang baru yang lebih positif, lebih cemerlang, lebih ceria, lebih bahagia, lebih memberi manfaat, lebih memberi nilai tambah kepada dunia. Ya, itu pengalaman Tok Abah 45 tahun di lapangan, ya. Okey. So kita rupanya tak kenal diri kita, ya, kita tak kenal diri kita dengan mendalam. Aku tahu diri aku. Nama aku Muhammad Fadilah Kamsah. Aku anak nombor 2 daripada 12 orang. Aku orang kampung Sungai Pinang. Takkan aku tak kenal diri?
Kenal diri mean tahu apakah kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Tahu apakah kelemahan-kelemahan yang kita ada. Perkara-perkara yang buat orang menyampah, buat orang fed up. Kita tahu apakah bakat-bakat yang terpendam yang kalau kita pupuk, kita rangsang akan jadi aset yang sangat besar kepada diri kita. Ya, tahu apa dia butang hijau, butang merah yang Tok Abah selalu sebut. Apa perkara yang memotivasikan saya, apa benda yang membunuh semangat saya. Kenal ke? Ada orang sampai umur 70, 80 sampai meninggal dunia masih tak kenal dirinya dengan sempurna. Sebelum tu, Tok Abah lupa. Penaja FB Live kita pagi ni ialah ini semalam pun ada cakap jumpa hari Selasa, kata seorang peserta. Tok Abah tak pasti yang mana satu, ya, sebab ramai sangat. Jumpa hari Selasa, kata you ikut ke program psikologi tempat kerja? Ikut, kata orang yang menjawab, seorang peserta tu. Tok Abah tak perasan namanya. Mungkin coach MBQ kot, mungkin. Sebab dia ni ikut banyak program. Dia nak jadi coach yang terbaik, dia nak jadi motivator yang terbaik. Mudah-mudahan dia nak melawan Cikgu Mokhtar Nordin. Psikologi tempat kerja ni Tok Abah akan kendalikan bersama dengan Cikgu Saiful Osman, ya, kita punya CEO, personality iCam dan radio TV3, ya. Kalau tengok wanita hari ni, tiap-tiap bulan, tiap-tiap kanan, tiap-tiap 2 minggu nampak, ya, Cikgu Saiful Osman, Saiful Bari Osman, ya, seorang yang memang belajar dalam bidang psikologi organisasi. Juga beliau juga seorang belajar tentang ilmu keusahawanan. Itu bidang dia, dan dia cuba nak matching, business matching. Orang ni ada produk apa, ada sumber apa, dia akan matchingkan. Itu dia punya kepakaran. Dia pun ada pengalaman sebagai seorang usahawan, ya, macam-macam, ya, dengan ikan kelinya, dengan macam-macam lah, ya. Okey. So, Tok Abah akan bersama beliau pada 21 hari Selasa ni, ya. Daripada 9 pagi ni live secara dalam kelas, ya. Jadi kita limitkan kepada 40 orang saja. So masih ada 2-3 tempat lah kekosongan. Boleh join lagi, ya. So kalau nak join lagi ni, esok, lusa, hari Selasa kita bersama. Sebenarnya bilangan tu dah sedang elok lah. Sebab Tok Abah tak boleh ambil ramai. Ni dalam kelas kena ada SOP, dan kita kena berinteraksi secara langsung. Tok Abah nak akan didik anda, bincang anda bagaimana nak kenal diri. Jadi semua orang yang datang ke program secara live ni, Tok Abah akan secara personal akan menganalisis anda dan membantu anda bagaimana nak kenal diri kita dan mengenal orang lain. Dan Tok Abah membuat satu andaian, ya, bahawa kalau kamu tak kenal diri kamu, bagaimana kamu nak mengenal orang lain? Diri sendiri pun tak kenal. Kalau kamu tak sayang diri kamu, tak kenal, maka tak cinta. Kalau kamu tak kenal diri, macam nak cinta diri dengan mendalam? Tak kenal, maka tak cinta. So, kenali diri. Kalau kamu tak sayang diri kamu, kamu tak susah nak sayang orang lain. Kamu pun benci kat diri, macam mana nak sayang orang lain? Jadi kena sayangi diri dengan hakiki, maka kita mudah menyayangi orang lain. Fahami diri dengan mendalam, kita mudah fahami orang lain. Dah kenal diri, kita boleh berubah keadaan yang lebih cemerlang, jadi aset, dan bermotivasi, insyaAllah. So, Tok Abah akan bincang tentang mengenal diri, ya, dalam program psikologi tempat kerja. Itu memang nama pun psikologi tempat kerja. Kita kena kenal diri, kenal potensi, ya. Pada hari Selasa, masih ada ruang sikit lah, 2-3 slot, ya, datang, ya, ke program itu. Ada link ke atas tu, carilah link tu, ada tu. Dan program kita juga dibawakan oleh, ini program yang standard lah untuk kebanyakan orang, organisasi swasta dan kerajaan. Memang mengharapkan ini berlaku dalam organisasi masing-masing, iaitu memperkasa integriti dalam organisasi. Ini sempena bulan integriti kita akan buat pada 28 hari bulan Jun. Tok Abah akan kendalikan online, ya, daripada pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Ini insya-Allah, ya, akan ramai, ya, sebab ramai sangat, ya, banyak organisasi yang mohon Tok Abah pergi ke organisasi masing-masing untuk membincangkan tentang integriti, tapi Tok Abah tak laratnya, kita buat cara online. So come bos-bos, hantar yourself, hantar your staff. Tu kita punya webinar pada 28 Jun, ya, memperkasa integriti dalam organisasi. Temanya integriti satu kewajiban, bukan satu pilihan. Dan kita memang ada krisis integriti, bukan krisis identiti, krisis integriti. Krisis identiti pun ada juga, sebab ramai orang tak kenal dirinya. Ya, itu dia. So itu yang Tok Abah nak wawarkan. Dan of course lah, program kita dibawakan oleh juga Kondisi Plus. Ini pun semalam ada seorang sahabat Tok Abah, dia kawan baik, dia baru dijangkiti COVID-19. Dia kata, Tok Abah masa kena COVID, Tok Abah kata Tok Abah makan ada suplemen. Tok Abah kata Tok Abah ambil Kondisi Plus. Dan dengan izin Allah, ya,
dia punya kesan ya, simptom yang memang teruk. Hari pertama, hari kedua teruk. Tapi Tok Abah ambil satu pagi, satu petang. Alhamdulillah. Ya, Tok Abah hari keempat dah bawa AB Live. Dengan agak bersemangat. Ada batuk sikit-sikit. Hari kelima, keenam, ketujuh dah back to normal. Tak ada kesan long COVID. Mungkinlah dia banyaklah perkara kan. Termasuklah kondisi plus ya, membantu Tok Abah sebab ni banyak antioksidan. Antioksidan ni bagi kita kesihatan keseluruhannya dan membetulkan saraf-saraf dan kata orang tu, kita punya seluruh badan ni dirangsang untuk lebih positif ya. Tok Abah sangat terkesan ya dengan kondisi plus. Syukur alhamdulillah. So sahabat Tok Abah yang kena COVID pun dia dah terus tunjukkan gambar, dah dapat dibeli 2 botol ya. Untuk diusahakan merawat dirinya. Ini bukan ubat. Ini bukan ubat ya, tetapi dia menguatkan the whole sistem badan kita sebagai satu suplemen lah, makanan tambahan ya, untuk merangsang kita lebih positif. Dan ingat, bila kita ada sebab untuk berubah, aku dah makan benda ni, aku dah usaha, aku dah doa, aku dah bertaubat, mudah-mudahan semua penyakit aku akan sembuh. So, benda yang kita ambil ni sebagai precursor, sebagai titik perubahan. Ini untuk orang umur 30-40 katalah. Dan untuk anak-anak, Tok Abah selalu pesan, ambillah ya. Ini Excel Plus. Excel Plus ni untuk anak-anak ya, sebab dia ada vitamin C, ada kolostrum ya, susu awal lembu, ada buah tamar, ada susu skim, ada DHA powder, dan yang menariknya ada biji teratai. Dalam biji teratai ada aura ketenangan. Jadi anak-anak yang makan makanan tambahan yang perasa coklat yang sangat lazat, tolong jauhkan dari kanak-kanak ya, sebab dia ni memang sedap. Dia bagi patutnya 1 biji pagi, 1 biji petang kalau kanak-kanak ya. Dan kanak-kanak purba, kanak-kanak platinum macam Tok Abah boleh ambil juga. Kalau nak ya boleh ambil. Sesuai. Dia memang merangsang ketenangan, tenaga, fokus ya. Pula kita pula doakan kepala anak kita, suruh belajar menghadap kiblat, kita beri puji-pujian, haramkan perkataan negatif di rumah. So, benda-benda ni jadi titik perubahan. Jadi precursor, pemangkin untuk perubahan positif dalam keluarga. Okey, cukup. Itu dia punya penaja-penaja. So, kita sambung ya, bagaimana kita nak memperkasa kita punya motivasi. Dengan pertama-tamanya kita kena sedar apakah punca kita kurang bermotivasi. Dan Tok Abah tengok. So bila orang bertanya, Tok Abah, saya ni kan memang stres, memang cepat sentap, cepat. Nanti kejap. Tok Abah kata, nama siapa? Katalah nama dia. Contohlah namanya Syamsinar. Semalam ada peserta namanya Kamariah Syamsinar. Kamariah itu bulan, Syamsinar itu matahari. Saya kata, awak ni dua-dua ada. Bulan pun ada, matahari pun ada. Hebat awak. So awak anak nombor apa? Anak nombor 2 ya. Semua anak sama hebat. Allah kan adil. Semua anak sama hebat, tapi anak nombor 2 ni ada lain sikit dia punya peribadi atas sebab-sebab psychological. Ya. Dan awak pula lahir bila? Lahir sekian. So Tok Abah punya pengalaman dan kajian selama 45 tahun ya, akan dapat lihat peribadi dia. Oh, awak ni bukannya sentap. Awak ni bukannya mudah marah. Awak ni sebenarnya selalu menghadapi dilema dalam kehidupan. Ya, dilema ini membuatkan awak stres, susah nak buat pilihan, sampai awak kadang-kadang sentap. Ya, betul. Saya kalau pergi shopping pun kalau tak 12 jam tak. So dah tahu punca masalah, maka nak mengatasi masalah tu jauh lebih mudah. Dah tahu punca penyakit ialah bakteria, maka doktor bagi awak antibiotik. Mudah-mudahan selesai lah masalah, mudah-mudahan. Yang menyembuhkan bukan antibiotik, Allah yang sembuhkan. Ya, kena ingat tu, asbabnya ialah antibiotik sebagai ikhtiar. Gitu. Sebabnya tolong ya, tolong kenali diri awak dengan mendalam. Ya, in fact kalau you tengok Google, YouTube yang Tok Abah pernah buat bertahun-tahun, ada kaedah mengenal diri. Sebab semalam pun ada orang minta, buatlah program untuk kami untuk bagaimana mengenal diri. Tok Abah kata tak larat dah, sebab Tok Abah dah cakap tentang benda ni selama lebih kurang 35 tahun dah topik ini. Bagaimana nak mengenal diri dengan mendalam. Tapi yes, dalam program yang Tok Abah kenalkan secara live, secara dalam kelas yang ada masa, Tok Abah akan terangkan. Salah satu sesi ialah mengenal diri dan anjakan paradigma. So sama jugalah dengan program pada 21 hari bulan ni, hari Selasa, Tok Abah akan ambil 2 jam yang pertama tu untuk mengenal diri, untuk membuatkan ajakan paradigma, untuk jadi orang baru.
Ya, macam mana jadi orang baru kalau awak tak kenal siapa awak yang lama? Ya, so punca pertama kita tidak bermotivasi, tak kenal diri dengan mendalam, dengan sebenarnya. Ya, apakah kekuatan, apakah kelemahan, apakah potensi dan bakat, apakah perkara yang boleh mendorong awak, apakah perkara yang membunuh semangat, siapa yang boleh memberikan semangat, siapa yang jadi awak punya mental trigger, siapa yang jadi awak punya red button membunuh semangat. Ini semua kita kena faham ya, sikit-sikit. Kalau you rajin Google, tu abah punya YouTube yang lepas-lepas ada semua tu. Tapi bersepah lah. Tapi kalau datang ke program pada 21 bulan, tu abah akan terangkan secara bersepadu. Jadi senang sikit. So dah ramai dah, hampir penuh lah. Adalah 2-3 slot untuk anda mendaftar. Boleh mendaftar hari ni, esok. Ya, paling lewat esok lah, Senin. Sebab harinya Selasa, kita start pukul 10 pagi. Tapi ada tu yang mendaftar hari Selasa. Seperti biasa lah, sebab dia kata baru dapat permission daripada bos. Gitu. Tapi tak apalah. Ya, program kita ialah psikologi tempat kerja. Memang bos-bos patut sponsor ya staff dia. Ya, tapi insya-Allah ya akan berbaloi, akan sangat bermanfaat ya untuk siapa? Untuk bos-bos sangat baik, untuk supervisor, untuk head of department, untuk counselor sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau supervisor dan head of department bila faham tu mudah berinteraksi dengan pekerja, faham bagaimana nak mengendalikan staf perempuan, staf laki-laki dan sebagainya. InsyaAllah itu yang kita akan bincangkan dengan detail ya, psikologi di tempat kerja. Okey, 1. Nombor 2, kenapa kita kadang-kadang kurang motivasi, tak dapat dorong diri kita walaupun dapat ada ilmu, ada tips dari Tok Abah ke daripada beratus motivator lain, inspirer lain, baca buku, tengok YouTube, tengok TikTok, macam-macam. Ya, ada TikTok, ada Tok Abah tengok TikTok, kawan baik Tok Abah lah. Dia pakai kasut, ya. Dia lontarkan kasut dia, pum, tukar uniform. Itu pun berpuluh-puluh ribu yang tengok TikTok dia. Alah, Tok Abah kata, patutlah TikTok bermaksud dalam bahasa Arab. Tok Abah dah sebut dulu kan. TikTok artinya bodoh-bodoh. Bodoh, tuk. Dalam bahasa Arab, tuk ya. TikTok artinya bodoh. Tapi benda tu bukan bodoh. Tapi kita membodohkan diri dengan buat benda-benda yang tak ada berfaedah. Just because nak dapat follower, nak dapat orang like. Apa cerita? Share. Adik-adik, anak-anak, cucu-cucu yang dimuliakan. Jangan buatlah ya, jangan buatlah. Ya, jangan buat benda bodoh tu lah. Nak buat join TikTok, fine. Ya, tengok buat perkara yang bermanfaat, buat sesuatu yang membawa kebaikan, membawa informasi, membawa tip kepada orang lain, yang membawa faedah. Janganlah buat benda yang just because orang lain buat, awak buat. Apa ni? Ya, orang terjun ke lubuk, awak terjun ke lubuk ya. Apa ya? So please lah, please. Janganlah kata dia orang tua memang tak faham TikTok, memang itu kita enjoy. Yalah. Hidup bukan sekadar untuk enjoy. Hidup ni untuk memberi nilai tambah kepada diri, pada keluarga, kepada dunia. Awak Allah cipta, awak semua kiriman Tuhan, bukan sebarang-sebarang orang. Ya, jangan sia-siakan hidup dengan buat benda-benda yang begitulah kan. Nampak sangat kita tak bijak. Ya, please ya. You nak marah Tok Abah silakan. Tapi Tok Abah pesan ni lillahi ta'ala untuk merangsang anda untuk jadi insan yang lebih positif, orang yang lebih bermanfaat kepada diri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada dunia insya-Allah. Ya. So punca kedua orang tidak dapat memotivasikan diri, dia jauh daripada Tuhan, daripada Allah. Dia tak kenal diri sebab ya, tak kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. So dia tak kenal diri, maka dia tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, macam mana Allah nak beri bantuan? Doa pun macam mana nak makbul? Kita tak kenal Allah pun, tak kisah Allah pun. Careful guys. Ini dua isu yang berkaitan. Kenal diri, baru kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, barulah Tuhan sayang kat kita. Dan ud'uni astajib lakum. Engkau minta, aku perkenan. Kalau engkau minta, aku perkenan, apa jadi? Maka masalah kita akan selesai satu persatu. Akhirnya kita akan jadi insan yang lebih positif, insan yang lebih bernilai, akan memberi nilai tambah kepada diri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada dunia setempat dan dunia sejagat. Dunia setempat mean our local environment, and dunia sejagat, the whole world, the whole wide world.
The whole wide world. Nah, engkau dunia sejagat. So, meh kita rapatkan diri kita dengan Allah. Yang paling asas Tok Abah ni bukan ustaz. Paling asas ialah solat 5 waktu. Kalau ustaz memang cakap benda yang itu, tapi Tok Abah ni bukan ustaz. Tok Abah ni orang yang faham sikit-sikit psikologi, komunikasi dan inspirasi, motivasi. Itu bidang Tok Abah. Tapi kena faham agama sikit-sikit sampai mati Tok Abah terus belajar. Itu banyak sekarang Tok Abah masuk kelas Pius Salman, kelas fiqh, masuk kelas bahasa Arab untuk faham Quran. Tok Abah dah start dah. Ada start belajar fiqh 2 tahun yang lepas. Belajar 2-3 bulan yang lepas belajar bahasa Arab. Umur pun baru 71. Bolehlah belajar bahasa Arab. Umur 71. Kelasmate Tok Abah umur 11. Wan Aisyah. Mak Wan Aisyah, Nazihah. Dia pun sama-sama dalam kelas. Nazihah ni umur 30-an. Anaknya Wan Aisyah 11 tahun. Tu classmate Tok Abah. Allah. Tok Abah pun cakap pada Ustaz Taufik, Dr. Taufik. Nadini, Tok Abah ya Ustaz. Maksudnya panggil saya Tok Abah. Dia panggil saya Atuk, Datuk. So tak sedap lah. Rasa renggang jauh. So Nadini, Tok Abah ya Ustaz. InsyaAllah ya Tok Abah, insyaAllah. Ustaz Taufik. Dia cakap Arab macam Arab, cakap Kelantan macam Kelantan. Oh Allah. Cakap Inggeris not bad, macam Oxford English. He's good in English. Cikgu bahasa Arab ya. Dr. Taufik, pensyarah UIA. Okey. Apa punca kita tak bermotivasi? Nombor 1, tak kenal diri. Nombor 2, jauh dari Allah. Tak kenal Allah dan jauh dari Allah. Tak kenal maka tak cinta. So ni umum lah kan. Tetapi fahamnya, adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat Tok Abah. So please, back up on these 2 issues first. And then we are on the right track untuk dapat memotivasikan diri kita secara yang hakiki. Secara yang, kata orang tu, berkesan, secara yang hakikat dalaman. Sebab, untuk memotivasikan diri, jangan harapkan benda luar memotivasikan kita. Kena memotivasikan diri kita dari dalaman. Ni namanya, we got to motivate from inside out. Kita bersihkan diri, kenali diri, keluarkan kehebatan, rapatkan diri dengan Allah, ya. Maka Allah akan beri kita ilham, inspirasi dan jalan untuk berubah jadi orang baru dan moving forward step by step sampai akhir hayat, sampai meninggal dunia. Nombor 2. Nombor 3 yang Tok Abah kaji dan berbincang dan baca dan surf internet, ya, dan berbicara dengan pakar-pakar dalam bidang ini. Kenapa kita ni kurang bermotivasi? Nombor 3 ialah sebab hidup tak ada, orang kata kadang big why, tak ada matlamat, tak ada objektif yang nyata, ya. Tak ada tujuan hidup yang jelas untuk membakar semangat kita untuk maju ke depan. Ya, tujuan hidup abang masa kecil, sejak kecil, pesan Allahyarham ayah Tok Abah, bapa kata kalau kamu nak tolong mak, bapak dan adik-adik kamu, adik-adik Tok Abah ramai kan, 12 orang. Tok Abah nombor 2, lelaki yang pertama, jadi faham lah kan, tanggungjawab yang agak berat lah, ya. Semua orang tanggungjawab berat, ya. So kalau kamu nak tolong mak, bapak dan adik-adik, kau belajar sungguh-sungguh, ya. Jadi yang terbaik dalam apa pun yang kau buat. Itu pesan ayah Tok Abah, bapak Tok Abah. Masuk Tok Abah umur 9 tahun lah, nak masuk 10 tahun. Dan Tok Abah pandang wajah ayah Tok Abah, seorang buruh, seorang tukang kebun, berpeluh-peluh, berpanas, ya. Dia pakai topi usangnya, pakai baju biasa, ya, kat padang, ya, potong rumput, bukan pakai mesin rumput, ya. Bukan pakai lawn mover yang ada mesin tu, tak. Dia pakai, ya, yang manual. Tok Abah tengok sedihnya. Selalu kita dengar bapak kita buruh, tapi tak nampak bagaimana dia bertugas. Tengah panas, tengah hujan, ya, bersihkan tandas, cuci kelas, potong rumput kat padang sekolah yang memang fahamlah kan, dengan sekuncupnya, dengan rumputnya, dengan semalunya, ya, banyak duri dan sebagainya, ya. Lepas tu tanam pokok bunga, keceriaan sekolah, lanskap sekolah dijaga. Tok Abah tengok saja. Dan Tok Abah masa tu terus cakap kat bapa, ya, Pak, jangan lagi cakap benda ni lagi. Saya faham dan jangan lagi cakap benda ni
Ya, Tok Abah pesan pada bapa Tok Abah, Allahyarham, jangan lagi ulang nasihat ini. Dan memang sejak hari itu, sejak Tok Abah umur 10 tahun, tak pernah ayah Tok Abah kata belajar betul-betul, ya jadi yang terbaik. Tak pernah. Dia tak pernah, sebab Tok Abah kata please, just once. Dan malahan mak Allahyarham mak pun, Allahyarhamha, ibu saya pun, ibu Tok Abah pun tak pernah suruh Tok Abah belajar ke apa ke, tak pernah. Sebab dia tahu Tok Abah dah faham diri, dan Tok Abah akan belajar. Tok Abah ni suka belajar lah masa tu, ya. Memang suka belajar buat apa pun buat sungguh-sungguh lah, cuba. Ya, sebab niat nak tolong. Dia punya niat tu, matlamat hidup apa? Aku nak jadi anak yang terbaik mak bapak aku nak tolong mak bapak aku nak tolong adik-beradik aku, ya, sebaik mungkin, dan aku nak sejak itulah Tok Abah pasang niat, aku kalau nak jadi pelajar, aku nak jadi pelajar nombor 1. Sajalah matlamat. Aku kalau jadi pekerja, aku nak jadi. Tu sebabnya masa tu Tok Abah terfikir apa? Kalau aku jadi tukang kebun, mungkin aku jadi tukang kebun nombor 1 di Malaysia. Kalau aku jadi seorang postman, mungkin aku jadi postman nombor 1 di Malaysia. Itu Tok Abah masa umur 10 tahun. Tahu tukang kebun, tahu postman. Kalau aku jadi konduktor bas, itu yang Tok Abah nampak kan? Aku akan jadi konduktor bas nombor 1 kat Malaysia. Aku nak jadi konduktor bas nombor 1. Masa tu mana tahu doktor, lawyer, engineer, tak ada, tak tahu orang kampung. Mana tahu Tok Abah nampak tukang kebun. Cikgu tahulah, ya. Lepas tu konduktor bas, kita naik bas pergi sekolah. Masa Tok Abah dari sekolah Melayu pergi sekolah putih tau. Ya, special Malay class, dia transfer selepas ambil exam. Masa Tok Abah umur 9 tahun, Tok Abah pergi ke sekolah Inggeris. Ya, Tok Abah darjah 1. Ya, lepas tu naik ke darjah 3 sebab comel kata cikgu. Ya, lepas darjah 3 naik ke darjah 5. So Tok Abah umur 9 tahun dah darjah 5. Kakak Tok Abah darjah 4. Kakak kita darjah 4. Kita darjah 5. Bapak pun confused. Kau ni sekolah apa ni? Kakak kau darjah 4, kau darjah 5. Ya, macam mana sekolah kau ni? Tak, sekolah kami sekolah lompat-lompat, Pak. Kita memang lompat-lompat. Ya, main lompat galah, lompat kijang, lompat. Orang tua pun tak faham, ya. Okey. So, kenapa kita tak bermotivasi? Sebab kita tak ada matlamat yang membakar. Tak ada membakar. Tolong guys. Tok Abah selalu cakap pada semua orang, ya. Kalau awak seorang pekerja, pasang niat. Dan Tok Abah dah survey seluruh Malaysia, bukan seluruh lah, di beberapa tempat di Malaysia lah, sampel by sampel. Berapa orang yang pasang niat? Wahai Tuhan, oh Allah, oh my God, jadikan aku pekerja di kilang ini yang terbaik, begitu terbaik. Di jabatan ini, di kementerian ini, kalau saya seorang guru, wahai Tuhan, jadikan aku guru yang terbaik di Malaysia. Berapa orang agak-agak buat matlamat begitu? Tok Abah buat survey, adalah tak sampai 5%. Tak sampai 5% orang yang bekerja. Pasang niat, dia ada pasang niat nak buat yang bagus, yes, ada. Tapi jadikan aku cikgu yang terbaik, 5%. Mungkin cikgu Jinggo yang buat, yang cikgu Mokhtar Nordin mungkin ada pasang niat begitu. Jadikan aku kerani yang terbaik di Malaysia. Jadikan aku security guard terbaik di Malaysia. Berapa orang fikir begitu? Jadikan aku wakil rakyat terbaik di Malaysia. Berapa orang wakil rakyat fikir begitu? Contohlah. Ya. Ya, jadikan aku Perdana Menteri yang terbaik di dunia. Kalau jadi Perdana Menteri lah. Takkan jadikan aku Perdana Menteri yang terbaik di Malaysia. Perdana Menteri satu je. Jadi takkan jadikan aku Perdana Menteri yang terbaik di Malaysia. Oh, boleh juga. Berbanding dengan Perdana Menteri yang lain. Boleh juga. Boleh juga. Sebenarnya. Ya. So, niat ini, matlamat ini, visi dan misi ini akan membakar semangat kita untuk bertindak terbaik mungkin. Sebenarnya bila kita pasang niat, jadikan aku pekerja yang terbaik di syarikat aku, contoh. Jadikan aku pelajar yang terbaik di sekolahku, contoh. Maka Allah akan berikan kita semangat, inspirasi, tenaga dan kaedah bagaimana nak mencapai matlamat itu. Sebab, based on the hadis yang bermaksud, Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Ini hadis kursi. Boleh Google ni kemudian, ya. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Awak pun dah biasa dengar, tapi Google. Dia punya hujah-hujah, dia punya asbabun nuzul hadis ni, dengan dia punya nasnya, dia punya perawinya, status hadisnya, dan penjelasannya. Barulah kita dapat semangat yang berkobar-kobar, insyaAllah. Jadi bentuk matlamat hidup yang membakar semangat. Ingat pesan Tok Abah kemarin, ada Tok Abah sebut, ya, kalau kamu
ya, ingin mencapai bintang, mungkin kalau dalam keadaan yang tertekan pun kamu dapat mencapai pucuk pokok kelapa. Not bad lah. Berbanding atas busut. Busut rendah sangat. Paling kurang pun atas pokok kelapa. Not bad lah. Sebab niat nak mencapai bintang. Tapi dapat capai pucuk pokok kelapa pun boleh tahan. Berbanding puncak busut. Busut lebih-lebih 2 kaki, 3 kaki. Tak apa pun dah lama tak jumpa busut. Pasal kecil-kecil biasa. Busut tu dalam tu ada anai-anai. Ramai orang pun tak tahu apa maksud busut. Ya, cuba Google apa maksud busut dan gambar-gambar busut. Ya, alright. Baik, insya-Allah ya. So, program kita pagi ni ingatkan adik dibawakan oleh Tok Abah punya program in class, dalam kelas psikologi di tempat kerja. Tok Abah akan berduet dengan Cikgu Saiful Bahari Osman ya pada 21 Jun, hari Selasa depan ya. Pukul 9 pagi sampai 4.30 petang. Di mana? Di DIFKA, Dewan Inspirasi Fazilah Kamsah, kat Pejabat Tok Abah. Kat tingkat 1 ada dewan kuliah yang sangat cantik. Tok Mak yang design. Tok Mak design. Ya, cantik, kemas, beautiful. Ya, and very conducive, selesa untuk kita menimba ilmu, berinteraksi secara langsung. Ya, dan kita gunakan SOP yang ketat, ya, maksimum 40 orang saja. So, adalah 2-3 seat lagi yang kosong. Jom join Tok Abah. Jom join Tok Abah pada 21 hari bulan, hari Selasa. You won't regret. Seronok. Tok Abah akan bantu anda untuk mengenal diri, ya kan? Isu kita mengenal diri, mengenal orang, dan kita akan beritahu juga apakah perkara yang menyebabkan orang perempuan seronok, orang lelaki seronok, orang perempuan menyampa, orang lelaki menyampa, dan bagaimana nak berinteraksi, berkomunikasi dalam konteks kerjaya. Walaupun kita cakap dalam konteks kerjaya, tapi relevan untuk rumah tangga, dalam masyarakat, dalam NGO, dalam apapun situasi, insya-Allah. Okey? Ya. Dan of course, kita juga akan ada buat program untuk integriti. Ya, program integriti sempena bulan integriti pada bulan Jun. Pada 28 Jun, Tok Abah akan buat program memperkasa integriti dalam organisasi. Sebenarnya dalam diri lah. So, bos-bos, supervisor, head of department, hantar staff you to our webinar pada 28 Jun. Masih ada ya ruang untuk kita bersama ya, dan sangat penting ya, sebab integriti satu kewajiban, satu kemestian, bukan satu pilihan. Dan memang integriti di Malaysia sedang menghadapi cabaran ya yang agak getir. Ya, satu dunia melihat Malaysia dan kita punya integriti masih dipersoalkan oleh dunia. So, jangan sibuk bercakap, berbincang, mengeluh, ya, merintih ataupun komplain. Ramai orang Malaysia komplain tentang negaranya sendiri. Tapi tanya dia, ada doakan Malaysia untuk berubah? Tak. Ada doakan pemimpin untuk berubah? Tak. Ada doakan diri dan untuk berintegriti? Tak. So, apa faedahnya komplain? Tak. So, kita bukan nak komplain, kita nak bertindak. What can I still do in the constraint that I'm facing? Yeah, but there are lots of things that I can still do which I haven't done. Itu soalan yang patut kita tanya. Gitu. Untuk kita jadi orang yang bermakna lah, memberi nilai tambah pada diri masyarakat dan negara. Dan akhirnya kita memberi manfaat kepada dunia, insya-Allah. Alright. So, jom kita jadi aset dengan jadi orang yang berintegriti. Maksud integriti di sini ialah buat benda yang baik dengan cara yang terbaik. Bila orang tak nampak, bila orang tak tahu, bukan nak sebab nak tunjuk orang agar kita jadi glamour, tak. Integrity mean buat benda yang baik dengan keadaan terbaik, ya, bila orang tak nampak, di belakang orang. Itulah integrity. Ya, maksudnya dari situ tu lah amanah, berdisiplin, ya, buat apa pun terbaik, orang yang bersyukur, ni semua part and parcel of integrity. So come, ya, to our program pada 28 hari bulan Jun. Bos-bos, hantar your staff. Staff, minta bos hantar awak. Ya, insya-Allah berbaloi, insya-Allah seronok, insya-Allah akan memberi manfaat, insya-Allah anda akan jadi aset kepada diri, keluarga, organisasi dan kepada dunia. Gitu. Ya, dan jangan lupa ya, untuk mereka yang ada masalah, ialah macam orang umur 40 kata sendi-sendi sana sakit, sini sakit ya. So di Codis C Plus ada Codicep dan juga vitamin C Plus ya. Vitamin C fahamlah kan, untuk kesihatan, untuk immunity, untuk ketenangan, untuk kulit, vitamin C ya. So memang sangat baguslah ya. Awak kena makan berpuluh-puluh orange ya untuk dapat vitamin C yang terkandung dalam Codis C Plus ni. Makan ni je insya-Allah cukup. Tak payah makan orange banyak-banyak ya. Bukan tak boleh makan orange, makanlah.
Tapi kena makan banyak-banyak untuk dapat konten yang ada dalam vitamin C dalam kondisi plant ni. Gitu. Dan alhamdulillah pada Tok Abah memang banyak membantu. Lutut pun rasa ringan, sembahyang pun boleh normal lah. Age 71. 10 tahun lepas lutut Tok Abah patut ditukar, kata orthopedic surgeon. Patut tukar dah ni, tukar kepada titanium, kneecap. Tapi Tok Abah kata nantilah benda original takkan sama dengan yang tidak original. So far makin lama makin boleh lah, makin ring, makin tak sakit lah. Tapi jalan berbatu-batu sakit lah. Tapi boleh lah. At 71 I'm okay. Syukur, alhamdulillah. Ni pun membantu, sangat membantu. My personal experience. That is yang mahal tu. Okay. So, kita wrap up dalam masa 10 minit. So, nombor 4. Kenapa kita kurang bermotivasi? Itu yang Tok Abah selalu pesan, dan pesan simple saja. Survey Tok Abah. Sebab Tok Abah ditegur oleh seorang ulama tahun 87. Ni some of you dah dengar ni. Tahun 87. Tok Abah masa tu pengusi masa tazkirah malam tu. Dan Tok Abah juga merangkap pengusi surau lah. Syekh, kata ustaz ni, anta pergi kerja pasang niat tak, Syekh? Tak ada pasang niat, Ustaz. Sebab anak pensyarah, jadi anak pergi sekolah, pergi universiti, pergi UPM, pergi je lah. Tak adalah pasang niat. So, apa kata ustaz tu? Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun. Barang siapa pergi kerja tak pasang niat, dapat gaji, dapat naik pangkat, dapat puji-pujian, tapi mungkin tak dapat pahala. Sebab innamal a'malu binniyat. Sesuatu amalan itu Allah beri pahala berdasarkan pada niat. Tu kena pasang niat. Kalau tak pasang niat, bolehlah. Memang kita boleh sedekah tanpa niat sampai dapat pahala. Diri dan pasangan dapat pahala, insya-Allah, kata ulama kepada Tok Abah. Walaupun awak tak pasang niat, tapi dapat. Tapi kalau kita pasang niat, ya Allah, aku hadiahkan pahala sedekah ini untuk aku, suami isteri, anak-anak, mak bapak, adik-beradikku, ipar dua dan juga mertua. Contoh semua mudah-mudahan dapat pahala. Biasanya niat dengan tak niat. Dan bila kita pasang niat, Tok Abah pasang 10 niat. Perlu ke pasang 10 niat? Tak. Pasang niat je. Tapi Tok Abah sekadar pasang 10 niat sebab tilka asyaratu kamilah. Bila genap 10, sempurnalah. Itu ayat Quran berkaitan dengan dam haji. Tapi tak apalah. Itu sebagai Tok Abah punya motivasi. So Tok Abah pergi kerja pasang 10 niat. Contoh. Ya Allah, aku pergi kerja, aku nak cari rezeki yang halal. Ilmu yang berguna. Aku nak kongsi ilmu. Aku nak sampaikan ilmu. Aku nak senyum. Aku nak bagi salam. Aku nak cari kawan baru. Aku nak jumpa kawan lama. Aku nak buang dosa. Macam nak buang dosa? Barang siapa kerja kuat sampai penat waktu petang, kepenatannya mencuci semua dosanya. Aku nak buang dosa. Bila dosa dah terampun, apa jadi pada penyakit? Aku minta engkau sembuhkan semua penyakit aku, ya Allah. Dah 10 dah tu, tambah-tambah. Dan jadikan aku hari ini lebih baik daripada semalam, 11. Dan kalau aku mati hari ini, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Wahai Allah, jadikan aku sebab orang lain berubah ke arah kebaikan. So, Tok Abah pasang 10 hingga 13 niat. Tiap-tiap pagi. Ni bukannya show off. Ni sharing. Guys, ni bukan showing off. Dah umur tua bangka. Platinum ni tak pernah show off nak buat apa. Entah esok lusa meninggal dunia. Kita nak sharing. Cakap kena serupa bikin. Faham ke faham? Faham, please jadi kan kena tayang so menunjuk. Mudah-mudahan tidak begitulah. Mudah-mudahan Allah redha. Dan Tok Abah tak ada niat begitu. Tapi kalau ternampak begitu, ampun maaf. Okey. So, pasang niat sebelum pergi kerja agar kita lebih. Setiap niat yang kita pasang, Allah akan bagi ilham, tenaga, semangat untuk mencapai niat itu. So, Tok Abah pasang 10 hingga 13 niat, apa jadi? Allah bagi tenaga, semangat, inspirasi untuk mencapai setiap niat. Dan setiap niat yang kita pasang, dapat pahala walaupun belum buat. Niat yang baik lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cantik kan? Dan 97% sampel yang Tok Abah survey yang terlupa nak pasang niat sebelum pergi kerja. Habis kita dah bersara nak keluar rumah pasang banyak niat. Tok Mak, Tok Abah, nak pergi masjid pasang niat. Aku nak pergi masjid, aku nak bagi salam, aku nak senyum kat semua orang, aku ada duit kecil dalam poket ni, aku nak bagi permintaan sedekah kalau ada, aku nak tolong orang melintah jalan, aku nak tolong bagi makan kucing yang gelandangan. Contoh. Pasang banyak niat. Untuk pergi masjid pun, untuk pergi pasar pun, untuk buat kerja CSR pun, untuk buat apa pun, pasang banyak niat. Sebab setiap niat baik yang kita pasang, dah dapat pahala walaupun belum buat. Jangan sekadar pasang niat,
tapi dengan niat tak nak buat pun. Janganlah nak tipu diri, nak tipu Allah. Aku pasang niat dah. Bukan nak buat pun. Tapi kalau kata pasang niat dapat pahala, aku pasang niat walaupun tak nak buat pun. Janganlah gitu. Ya, jangan tipu diri. Okay. Pasang niat sebelum pergi kerja, sebelum buat apa pun, pasang multiple niat. Niat yang berganda-ganda. Agar kita dapat kekuatan, pahala, semangat, inspirasi, tenaga untuk bertindak. Wow. Ni bukan teori lah kawan. Ni praktikal. Ya. Juta-juta orang dah buat. Dan Tok Abah dah buat sejak muda. Sejak tahun 87. Bukan umur 87. Sejak tahun 87 Tok Abah dah pasang niat berganda untuk pergi kerja. Bila dipesan oleh seorang ulama. Ya. Masa tu umur Tok Abah dalam Allahumma salli Muhammad 30-an lah. 36 tahun. Tok Abah turning point. Ya. Dalam konteks buat pasang niat untuk pergi kerja, umur 36 tahun. Masa tu Profesor Madya. Wah, kononnya hebat lah. Tapi tak hebat mana pun. Niat pun tak buat masa pergi kerja. Hebat apa? Ya? Tak pasang niat sebelum pergi kerja. Tu sebabnya kurang bermotivasi. Nampak tak? Tak ada direction. Tak ada inspirasi. Tak ada semangat. Tak ada dorongan. Sebab niat tak ada. So pasang niat. Pergi kerja lah. Niat apa pula? Niatlah nak cari rezeki yang halal. Niatlah nak buat yang terbaik. Niatlah nak bagi salam pada semua orang. Niatlah nak bermahmafan sebelum balik kerja. Niatlah nak tolong bos. Niatlah nak berbuat baik dengan customer. Niatlah. Ya Allah, payahnya. Degilnya. Ya. Okey, last untuk pagi ni. Allah itu witir. Allah Tok Abah berhenti kat nombor 5. Witir, ya. Rupanya, ni Tok Abah pun terperanjat mula-mula. Ya, tapi memang real. Kat Tok Abah pun terasa. Rupanya kerana kita rasa takut tau. That's why kita tak bermotivasi. Takut. Takut nak mencuba. Takut risiko. Takut popular. Takut berjaya. Aku kalau tackle dia, entah-entah dia ndak. Alamak. Dia tu, kalau dia ndak ke aku, macam mana aku ni? Nak tackle orang pun takut. Kok berjaya tackle dia. Kau? Ada makhluk begitu. Ya. So, perasaan takut. Takut mencuba. Takut gagal. Takut berjaya. Dan takut... lain daripada aku kalau buat ni, orang lain tak buat, nanti apa orang kata? Orang lain tak buat. Tapi aku seorang yang solat 2 sampai 4 6 rakaat tiap-tiap pagi. Kan orang kata aku ni menunjuk-nunjuk. Ya, buat pasal baik aku stop. Jangan aku duha kat dalam kat pejabat kan, orang kata nak ke mana Fadilah? Kita nak pergi surau, nak sembahyang duha. Takkan nak kata aku nak kat bilik air, aku nak buang air kecil. Takkan ya, sebab kita aku nak kejap kat surau kejap. Takut orang kata alah, bajet alim. Bajet alim, skema, ya, propa sangat. Budak-budak sekarang propa sangat. Kau ingat Tok Abah tak tahu cakap ke budak-budak sekarang punya linggo. Ya. So kita takut. Okey, tak apalah. Ya, Tok Abah akan sambung esok topik nombor 5 ni. Besok hari Senin mungkin insya-Allah. Kalau panjang umur dan ada rezeki, kita berjumpa balik, ya. Besok pagi insya-Allah, ya, pada waktu yang sama. So guys, happy birthday, happy anniversary, ya. Selamat pengantin baru yang nikah hari Jumaat semalam dan hari ini. Selamat pengantin baru bahagia terjana. Selamat menimang cucu, menimang cahaya mata. Selamat berjalankan tugas, selamat bercuti, berbonding dengan keluarga, selamat bersarapan dengan keluarga, selamat dalam perjalanan, selamat apa yang anda lakukan, ya. So kita doakan buat apa pun terbaik hari ini, mana tahu hari ini ada kita yang terakhir. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.